Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca lagi surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita niatkan menghadiahkan seumpama bacaan Al-Fatihah itu kepada Imam Ibnu Katsir. Baik kan? Jadi insyaAllah kita telah membaca terjemahannya ini oleh Asmaji Ais Muhtar daripada Kudus kan? Yang minggu lepas kita baca pada muka surat 10 kan? Jadi kan, kita ulang balik sikit tu, nanti kita baca terus kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qatadah mengatakan bahawa para malaikat mengerti bahawa penciptaan khalifah itu adalah sama seperti masyarakat Bani Jin, sebagaimana yang pernah mereka lihat sebelum Adam. Okay. Abdullah bin Umar mengatakan bahawa kehadiran masyarakat Bani Jin itu jaraknya 1000 tahun. Jadi saya telah semak dekat teks Arabnya dan juga kitab terjemahan yang lain bahawa bukan 1000 tahun, 2000 tahun. 2000 tahun kan. Dekat teks Arabnya cakap memang 2000 tahun. Mana dia? Jadi dia kat sini tersilap. Jadi saya tadi cari-cari mana teks Arabnya tu lah tak jumpa lah pula. Ini Abdullah bin Umar kan. Kanat qabla Adam bi alfai am. Alfai 2000 tahun. Fasafaku dima, maka mereka menumpahkan darah. Ini jumpa dah teks Arabnya ni. Ya, 2000 tahun. Jaraknya 2000 tahun sebelum penciptaan Adam. Di dalam dunianya mereka gemar menumpahkan darah dan saling membunuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim sepasukan malaikat yang ditugaskan untuk menghukum mereka, kemudiannya dibuang ke suatu tempat. Ini tadi saya membacakan yang diterjemahkan oleh Asmaji. Tapi kalau ditengok dekat teks Arabnya kat sini, nampak dia tunjukkan dekat sini Arabnya kat sini kata apa kan? Ini kan, fa ba'atsallahu ilaihim junudan minal malaikah fataraduhum ilal jazairi wal buhur. Maksudnya dekat sini Allah Ta'ala mengutuskan kepada mereka, iaitu masyarakat Bani Jin yang duduk di bumi ini 2000 tahun sebelum penciptaan Adam itu kan. Allah Ta'ala mengutus kepada mereka satu kumpulan malaikat, maka malaikat pun menghalau mereka ila jazairil buhur. Dekat sini teks Arabnya ada sebut ila jazairil buhur, iaitu ke pulau-pulau laut-laut. Ke pulau-pulau laut-laut. Dan kalau kita tengok mana pergi, mau siapa hilang? Patutlah saya tadi belajar belagak dengan manusia ya. Sebab dia dijadikan bumi ya. Tapi dia tak ada kubur lah, tuan dia hilang. Dia api matanya hilang. Macam mana hilang, mana tak masuk. Betul ke? Tadi dia tak mati tak? Mati. Minggu lepas kita dah ada cerita mati. Tapi dia tak ada kubur. Tak ada. Dia mati jadi abu. Tapi hilang. Baik. Jadi Allah yang mengetahui di mana tadi kubur. Dia hanya nyala hilang. Ada pulau tu usia ada misteri. Kalau mereka ada apa kan lalu masuk di sini tak apa hilang dengan ni. Kerana ada pura-pura nak bagi buat
segitiga Bermuda. Ha. Baik, tak apa, itu nanti cerita lain. Baik, kita sambung lagi baca dulu ni yang sebab sekarang ni kita memilih untuk membaca Asmaji Ais Mukhtar punya terjemahan. Jadi dekat dalam terjemahan oleh Asmaji Ais Mukhtar cuma disebut kemudiannya dibuang ke suatu tempat. Tidak disebutkan laut-laut dan pulau-pulau, tapi bila kita rujuk kita nampak memang Imam Ibn Katsir ada menyebutkan ke laut-laut dan pulau-pulau. Okey. Nanti depan ada lagi insya-Allah ceritanya. Ini kat sini kata menurut Al-Hasan bahawa mereka iaitu para malaikat diberi ilham mengenai penciptaan itu. Ada pula berpendapat bahawa malaikat mengatakan begitu setelah melihat Al-Luh Mahfuz. Pendapat lain mengatakan bahawa Harut dan Marut ditunjukkan catatan itu oleh malaikat yang darjatnya lebih tinggi. Catatan itu disebut sebagai As-Sijil. Keterangan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Abu Ja'far Al-Baqir. وقيل لما أطلعوا عليه في اللوح المحفوظ فقيل أطلعوهم عليه هاروت وماروت عن ملك فهما يقال له السجيل. Maknanya sijil. Ujungnya lam. Ini adalah berbalik kepada pertanyaan malaikat kepada Allah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan di atas bumi ini khalifah. Maknanya Allah cakap kepada malaikat nak buat atas bumi ini Bani Adam, makhluk yang dicipta daripada tanah. Lalu malaikat pun membalas. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Itu malaikat menjawab, kenapa engkau nak menjadikan di atas bumi ini makhluk yang nanti bakal merosakkan bumi ini, bakal menumpahkan darah, gitu malaikat bertanya. Jadi di sini ulama telah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki. Baik, jadinya ulama ada berbeza pendapat tentang menafsirkan pertanyaan malaikat itu kepada Allah. Jadi di sini ada kisahnya, dikisahkan bahawa malaikat bertanya begitu kerana telah melihat makhluk ataupun kaum yang sebelumnya yang duduk di atas bumi ini, iaitu daripada Bani Jin,
yang merosakkan. Baik kan. Jadi alasan itu timbullah soalan itu kan. Tetapi ada juga ulama lain yang mengatakan bahawa malaikat mengetahui perkara itu kerana telah melihat catatannya itu di Lauh Mahfuz kan. Kemudian ada juga pendapat lain daripada Abu Hatim dari Abu Ja'far Al-Baqir meriwayatkan bahawa Harut dan Marut yang mengetahui tentang perkara itu kerana melihat dibagi tahu oleh malaikat yang lebih atas lagi catatan yang dinamakan catatan itu As-Sijil. Itu ulama meriwayatkan tentang permasalahan itu. Harut dengan Marut itu malaikat. Atasnya ada lagi malaikat. Jadi pangkat-pangkat malaikat ni kita rujuk dengan kitab lain lah. Kat sini tak tahu, tak jumpa. Tapi malaikat itu pun dia ada pangkat-pangkatnya. Dan ada mengikut kisahnya ialah satu ketua malaikat tu dia ada lagi malaikat kecil-kecilnya berapa banyaknya gitu. Baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan nanti ada rezekinya dapatlah kita pula ilmu malaikat. Sekarang ni kita sedang mengaji, mempelajari kisah Nabi Adam, kisah para nabi-nabi jadi kita mengambil kitab Ibnu Katsir jadi apa sebenarnya tujuan kita nak mempelajari, nak tahu kisah nabi-nabi ini jadi kita kembali kepada tajuknya ini tajuk kitab ini ada disebut Ibratun li ulil albab. Ibratun li ulil albab. Karyanya Imam Ibnu Katsir ini dinamakan Qisasul Anbiya Ibratun li ulil albab, iaitu teladan bagi orang yang berakal. Teladan bagi orang yang berakal. Jadi kita mempelajari kitab Imam Ibnu Katsir ini supaya kita dapat menjadi orang yang lebih berakal dengan mengambil tauladan daripada pengajaran yang kita dapati daripada kisah nabi-nabi ini. Baik. Jadi tauladan yang pertama yang kita udah ada dapat daripada apa cerita yang kita dengar ialah minggu semalam ke minggu lepas ke yang kita cerita ini ada satu poin, apa poinnya itu boleh jadikan satu tauladan yang pertama. Poinnya itu bahawa begini kita telah dibentangkan di dalam Al-Quran ini dengan membaca ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini akan khalifah. Lalu mereka para malaikat berkata, apakah engkau nak buat di dalamnya orang yang merosakkan di dalamnya dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikan bagimu. Allah kata, sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun, lebih tahu apa yang engkau tak tahu.
Ini satu ayat kan. Mungkin ayat 30 kan, surah Al-Baqarah. Jadi apakah tauladan pengajaran yang kita dapat di sini kan? Di sini tauladannya kita tengok kan, Allah cakap malaikat bangkang. Jadi kita menyangka macam kan, malaikat itu mempersoalkan, membahas kan. Sebenarnya tidak kan. Sebenarnya pertanyaan malaikat itu ataupun yang kita lihat pertanyaan itu umpama suatu bangkangan kan? Akan tetapi yang sebenarnya maksudnya adalah permohonan untuk mengetahui kan? Permohonan untuk mengetahui akan rahsia dan perkara yang selanjutnya tentang perkara itu, bukannya membangkang. Jadi jadi pengajaran tauladan yang kita dapat di sini, kalau kita di dalam masyarakat kan, di dalam masyarakat dan di dalam keluarga kan, kita berhadapan dengan orang-orang banyak, orang ramai kan, kita cerita-cerita kan, kita cakap, kita menyampaikan maklumat ataupun kita dakwah kan, kita ajak kan, apa-apalah kan yang daripada kita, lalu dibalas ataupun dijawab oleh orang-orang itu dengan apa-apa bentuk jawapan daripada orang-orang itu, maka janganlah cepat-cepat kita menganggap bahawa orang itu nak membangkang ataupun nak melawan kita kan. Kerana boleh jadi memang style ataupun gaya orang itu macam itu kan. Bukan semua orang ini kan mempunyai pengetahuan tentang tata krama kan. Dan tata krama itu kadang-kadang berbeza antara lain-lain bangsa. Keling tata kramanya tak sama dengan Cina pun tak sama tata kramanya, dan kita orang Melayu tata kramanya pun tak sama. Jadi haruslah kita memahami akan pengertian pertanyaan. Ini adalah antara teladan yang pertama yang ada saya memandangnya, mendapatnya. Ini yang pertama. Dan insyaAllah kita akan berjumpa nanti lagi apabila kita membaca cerita ini, teladan-teladan yang seterusnya. Jadi untuk teladan yang seterusnya ini kita tangguhkanlah insyaAllah di minggu depan, kerana jamnya dah melewati nombor 12 tapi belum sampai nombor 1. Boleh kita tangguhkan sebab saya dah baca untuk kisah yang selanjutnya kan. Untuk minggu depan itu tauladannya bagi saya adalah sesuatu yang sangat menarik kan. Jadi kalau nak cerita sekarang macam tak sempat kan. Biarlah kita cerita minggu depan insyaAllah kan. Jadi tauladan yang ini kita ambil lagi yang minggu lepas punya, iaitu tauladannya tentang soal jawab. Soal jawab malaikat itu kan, kita boleh ambil tauladan itu kalau kita komunikasi. Jadi kerana apa? Kerana kadang-kadang kita ini boleh berlaku terjadi persengketaan, perselisihan kerana miscommunication. Miscommunication ataupun salah faham dalam cara berkomunikasi. Jadi haruslah kita dia tak betul dengan hati dia. Jadi kalau orang salah faham dengan kita, ya macam mana, dan kalau kita salah faham dengan orang pula, ya macam mana. Jadi
Dia boleh berlaku kedua-duanya, iaitu orang salah faham dengan kita dan kita pun salah faham dengan orang. Boleh berlaku kedua-duanya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengambil barakat Imam Ibnu Katsir ini kan, membaca karyanya Ibratun li ulil albab, kita mengambil ibrah-ibrah ataupun ibarat-ibarat ataupun teladan-teladan daripadanya, maka kita dapat menjadi orang yang lebih ulil albab, orang yang lebih berakal. Jadi kita jadi pandai, kita tidak salah faham dengan orang kerana kita boleh ejaz. Orang tu cakap macam ni, kita dah boleh ejaz sebab kita ulil albab, pandai. Kita ada akal. Orang tu cakap macam ni, kita faham. Dan kita pun pandai untuk cakap dengan orang supaya orang itu faham. Wallahu a'lam. Ada kalau Google ada ke? Boleh Google ada kita yang Ada. Kalau nak Google, kalau nak kitab PDF-nya nanti saya bagi insya-Allah. PDF. Kalau nak Google beli pun ada dekat Shopee. Qisasul Anbiya Ibnu Katsir ni ada kalau nak. Cuma masalahnya tak pasti itu orangnya yang menterjemahkan itu siapa. Sebab macam yang sekarang ni yang ada kat depan kita ni yang saya baca ni terjemahan daripada Asmaji Ais Muhtar daripada Kudus. Buku terbitan daripada Johor Bahru. ada buku lah dijual ke? Tak. Ada masalah. Ada. Cuma penterjemahannya tu siapa? Kalau nak cari yang ini ya kena cari Pustaka Jahabirsa ni dekat Johor Bahru. Ataupun dekat laman webnya, internetnya. Tapi sebenarnya orang yang menterjemahkan kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir ni banyak. Macam ya banyak kan. Ramai kan. Jadi penerbitnya pun banyak. Tak kisah mana-mana saja boleh kan. Malam tu lah nak beli katanya. Macam-macam mak. Itu yang ni nak yang mana kau diam je. Banyak. Saya pun dah tengok dekat Shopee kan, banyak kan. Jadi kalau nak yang sama dengan ini ya namanya Asmaji Ais Muhtar, nama penterjemahnya kan. Kemudian Ustaz je lah sebab kita nak mengaji nak rujuk. Tak lah belikan lah. Kita bayar je lah. Boleh. Tak, kita baca memang tak boleh. Kita kena Ustaz sedangkan. Sebab kalau kita baca memang tak faham. Tak faham. Sebab ni kita mesti nak kena ada guru. Macam orang terjemahan ke orang ni. Terjemahannya dah ni dah terjemah dah. Tapi kalau nak scroll saya bagi yang PDF punya, baca PDF punya mana? Dekat handphone. Baca dekat telefon je lah. Tak payah print. Kalau print setebal-tebal ini. Tapi PDF kita kalau masuk situ tak apa. Handphone kita tak pedih ke? Okey, cara membaca PDF ni jangan baca straight. Sikit-sikit. Sebab tempat yang kita belajar tu je, itu je. Jadi yang depan-depan tu nantilah dulu. Okeylah, insya-Allah nanti. Nanti bila kita nak belajar kita buka lah handphone. Okey. Kalau ada yang Jawi dan saya pergi. Kalau sekarang Rumi. Yang Jawi Arab. Kalau Rumi tak betul. Lambat. Intan saya baca ni. Semalam dapat 3 muka. Dulu jam berapa? Jam 4 tu. Jam berapa baru ni lah. Jam berapa tu. Ya. Sini dekat sini dah. Baik, insya-Allah. Dia nak leha. Dia tu ngado. Jangan. Serius salah. Itu yang saya pandai baca jangan ini. Saya sekolah baca Rumi tapi lambat dapat. Bukan tak sekolah. Jadi insya-Allah yang belum kita sampai ialah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ayat yang itu kita belum lagi masuk. Kita masih lagi pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina wa hajatina ilaihi wa la tunsina. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hazna 'ishra sala fasail umurana
أمور الدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رب اغفر لي، أنت علام الغيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.